Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada anda semua. Selamat datang ke Bicara Nasional Pilihan Raya Negeri Johor. Saya Imanul Hizam selaku hos anda pada hari ini bersama-sama dengan saya, seorang susuk tubuh yang sungguh hebat lagi berwibawa. Tidak lain tidak bukan Datuk Lokman Nur Adam. Apa khabar Datuk? Baik, alhamdulillah. Masih Datuk kena datang Datuk Sama. Alhamdulillah. Datuk sempat menyelit masukkan masa beliau untuk hadir ke studio Komunikasi Barisan Nasional untuk sedikit masa dilampaukan untuk berbicara dan bersembanglah tu tentang apa-apa yang kita perlukan. So Tok, tadi dah makan ke belum Tok? Alhamdulillah. Selesai. Daripada mana tadi Tok? Dari Seri Gading. Seri Gading. So masa itu akan pusing satu Johor lah. Ya. Satu Johor untuk sampaikan maklumat-maklumat, fakta-fakta yang perlu rakyat Johor terutamanya tahu tentang maklumat-maklumat tersebut. So Tok, tanpa melengahkan masuklah Tok, nak kita masuk kepada perbincangan Boleh. kita Tok. Silakan. Baik, insya-Allah. So untuk pengetahuan semua, kita sekarang ni sedang dalam perjalanan pilihan raya negeri Johor yang di mana terdapat 56 kerusi DUN dan calon-calon Barisan Nasional bertanding di keseluruhan kerusi-kerusi tersebut. Ya. Tetapi Tok, Ya. kita walaupun Barisan Nasional tu sebagai satu parti gabungan yang ada komponen-komponen parti UMNO, MCA, MIC dan sebagainya, yang kita tak ada seat bertindih di antara UMNO, bertindih antara MIC, bertindih antara MCA, semua tak ada bertindih. Tapi itu ada di pihak sana Parti Pembangkang, Pakatan Harapan, PKR, Muda bertindih. Apa pandangan Tok tentang perkara tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Pertama sekali saya merasakan bahawa pertembungan kali ini adalah pertembungan di antara Barisan Nasional menentang Pakatan Harapan, Pakatan Harapan 2.0, Pakatan Harapan 3.0, Pakatan Harapan 4.0. Pakatan Harapan ni masih lagi orang lama, di dalamnya ada DAP, di dalamnya ada amanah. Kan? Tapi kali ini PKR mengambil pendirian tak mahu pakai. Tidak mahu bersama dengan Pakatan Harapan. Tetapi penganggihan kursi dibuat di kalangan mereka untuk mengelakkan pertindihan. Tetapi alhamdulillah kita tengok makin bercelaru. Makin bercelaru. Ada di antara yang tempat yang ditandingi oleh PKR ditandingi juga oleh Muda. Ada tempat yang ditandingi oleh parti-parti di dalam PH, ada pula ditandingi oleh yang menyebabkan akhirnya mereka ni tidak mencapai satu kesefahaman seperti mana yang berjaya dicapai oleh Barisan Nasional. Betul. Walaupun peringkat awal BN di dalam parti BN ini tunjangnya UMNO. UMNO bercadang untuk bertanding di 42 kursi. Namun akhirnya selepas kita bermusyawarah, kita bersetuju, UMNO hanya bertanding 37 kursi. Dan kita mengekalkan 15 kursi ditandingi oleh sahabat kita daripada MCA. Betul. Dan 4 kursi daripada MIC. Jadi ini satu benda yang saya rasa sepatutnya wujud dalam sebuah pertubuhan yang dipanggil kolusi ataupun coalition. Tetapi kalau kita tengok Pakatan Harapan yang dulu dalamnya ada Bersatu, dalamnya ada Amanah, ada PKR, ada DAP. Sekarang ini sudah ada Pakatan 2.0, serpihan kepada Pakatan Harapan iaitu Perikatan Nasional. Betul. Cuma ada sahabat barulah iaitu PAS yang menyertai Perikatan Nasional. Tak apa. Itu hak mereka. Kedua, kita ada Pakatan 3.0. Pakatan 3.0 adalah terdiri daripada pejuang yang dulu datangnya daripada Pakatan Harapan dan juga mereka keluar daripada Bersatu. Meninggalkan Bersatu, menubuhkan parti serpihan Pakatan Harapan yang dipanggil Pejuang. Dan di dalam Pakatan Harapan juga ada manusia yang bernama Syed Saddiq. Ini yang dipanggil Pakatan Harapan 4.0. 4.0. Baik, faham. Jadi dalam erti kata lain, kita jangan lupa bahawa sepanjang tempoh 22 bulan kita bagi peluang Pakatan Harapan memerintah negara ini
mereka bukan hanya gagal menunaikan janji-janji yang telah dilemparkan sebelum pilihan raya umum yang lepas, manifesto mereka akhirnya menjadi bukan kitab suci, kan? Dan akhirnya mereka mengaku bahawa mereka bila berjanji, bila buat manifesto, mereka tidak kaji implikasi kewangan. Mereka tidak tahu bahawa mereka boleh menang pilihan raya. Dalam erti kata lain, mereka secara terang-terang cuba menipu rakyat dengan memberikan sogokan yang tidak mampu untuk mereka laksanakan, tunaikan atau laksanakan. Betul. Jadi kalau kita lupa benda ni, kan, berat. Betul. Takut ada orang yang masih lagi, bak kata orang tu marah kerana hari ini ada setengah-setengah daripada kita tidak puas hati dalam keadaan akibat daripada pemerintahan Pakatan Harapan 2.0, Perikatan Nasional 17 bulan kena duduk dekat rumah, tak boleh keluar mencari rezeki secara sempurna. Betul. Siapa yang duduk dalam essential services pun pendapatan mereka merosot. Yang tidak essential lagilah terpaksa tutup kedai dan akhirnya ramai yang jatuh bankrupt, ramai yang hilang pekerjaan. Betul. Yang mana yang tak boleh nak sara hidup terpaksa pinjam sana, pinjam sini, pinjam malong, dan akhirnya ramai yang mengambil pendekatan yang bercanggah dengan Islam. Betul. Iaitu dengan membunuh diri. So benda ni semua kita jangan lupa. Ini semua adalah angkara Pakatan Harapan. Betul. Kegagalan menunaikan janji, lockdown yang dilalui oleh rakyat, apa ni, kita punya ekonomi merudum dengan dahsyatnya, mata wang kita merudum, bursa saham Kuala Lumpur merudum, pelaburan langsung asing kita, FDI kita lari. Ini semua disebabkan Pakatan Harapan dan parti-parti serpihan dia. Betul. Jadi kita kena sebakulkan mereka ni. Tak kira lah dia guna nama baru, dia kadang-kadang ni warna bila dia baru, dia dah tahu Pakatan Harapan ni orang dah palitkan dengan Parti Kencing Rakyat. Betul, betul. Kan? Bunyi tak sedap. Tapi kita kena faham bahawa inilah apa yang orang muda cakap. Betul. Kan? Kita kata bahasa kita menipu, tapi orang muda kencing. Kencing, Kan? betul. So sehingga kan Presiden ataupun pengurusi Pakatan Harapan sendiri tak yakin nak guna lambang Pakatan Harapan. Betul. Betul. Sampai PKR menggunakan lambang dia sendiri. Jadi begitu juga dengan parti-parti komponen yang baru yang diwujudkan, serpihan daripada Pakatan Harapan ni, mereka sendiri tidak yakin dan mereka tahu rakyat tak boleh lupa apa yang mereka buat sepanjang tempoh 22 bulan. Betul. Jadi bagi saya, lagi banyak parti politik bertanding, alhamdulillah, lagi bagus. Ianya menunjukkan politik kita ni, kita punya demokrasi kita subuh. Betul. Tak ada halangan. Tak ada halangan. Dari sudut menubuhkan parti pun Tak tak ada ada, halangan. tak ada. Dari sudut ingin bertanding pun tak ada Ya. halangan. Tapi Tok, Zaman PH dulu banyak halangan. Betul. Saya bukan nak cakap tubuh parti. Saya tubuhkan sebuah NGO yang dipanggil Pemantau Malaysia Baru untuk memantau prestasi kerajaan. 10 bulan saya tunggu baru dapat tahu tak lulus. tak lulus ROS lah, Biasanya 2 minggu dah tahu lulus ke tak lulus. Tok, seminggu tahu dapat email. Betul. Tapi saya tunggu 10 bulan baru dapat tahu tak lulus. Itulah demokrasi zaman Pakatan Harapan. Betul. Tok, saya sangat-sangat suka banyak poin yang catat ni Tok. Yang saya nak tanya lebih lanjut Tok. Tapi boleh dikatakan juga apa yang Datuk ceritakan ni sebenarnya menggambarkan PH itu nama dia bukan Pakatan Harapan, tapi maksudnya Pakatan Huru-Hara tu. Kan? Bukan huru-hara lagi. Huru-hara dah. Bukan huru-hara lagi. Kelang kabut. Kelang kabut dah. Betul. So macam Datuk cakap tadi tu tentang PKR, Presiden Pakatan Harapan sendiri tidak yakin untuk menggunakan logo Pakatan Harapan. Tapi dikedepankan pula PKR itu sendiri. Adakah itu selfish ke ataupun memang dah menunjukkan bahawa PH tak ada masa depan? Macam mana tu? Ini saya nampak lebih kepada strategi politik. Strategi politik. Ini bukan soal selfish ke apa. Bila dia sendiri mengakui bahawa dia tidak boleh menggunakan lambang Pakatan Harapan sebab dah tengok apa jadi bila dia bersama dalam Pakatan Harapan, di dalamnya ada DAP. Kan? Di Melaka mereka kalah, di Sarawak juga mereka kalah teruk. Di Sarawak itu menyebabkan mereka merasakan malu dah tiba masanya, Saya pun dapat membayangkan
bila di Johor ini, PKR tidak menggunakan lambang Pakatan Harapan. Maknanya riwayat politik Pakatan Harapan tu Dah sampai boleh ke penghujung. berakhir bila-bila masa. Betul. Kerana pengurusi dia sendiri tak yakin nak menggunakan lambang Pakatan Harapan. Jadi lebih baiklah Anwar Ibrahim meletakkan jawatan, mengumumkan PKR ni keluar daripada Pakatan Harapan. Itu lebih terhormat. Betul. Itu lebih terhormat. Jadi saya nampak tindakan Anwar ini juga jelas adalah satu bentuk pengakuan ikhlas. Pengakuan bahawa Pakatan Harapan gagal mentadbir negara dalam tempoh 22 tahun ketika mereka diberikan peluang. Betul. Pengakuan bahawa mereka gagal menunaikan janji-janji yang diberikan kepada rakyat sebelum pilihan raya umum yang ke-14. Pengakuan bahawa DAP adalah satu tunjang utama sebuah parti yang menjadi liability, yang merosakkan imej Pakatan Harapan dan boleh memusnahkan siapa juga yang bersekongkol dengan mereka. Jadi itu sebabnya kita lihat kali ini pengurusi Pakatan Harapan sendiri tidak mahu menggunakan lambang Pakatan Harapan. Jadi ini satu signal yang baik. Dan lebih baik sekiranya dalam pilihan raya di negeri Johor ini, pilihan raya negeri, PKR walaupun tidak menggunakan lambang Pakatan Harapan, lebih cantik kalau satu kursi pun mereka tak menang. Jadi dia dapat menyedari bahawa rakyat bukan hanya menolak DAP yang di dalamnya bersama-sama dengan Amanah yang juga merupakan macam anak tiri DAP lah. Anak tiri DAP. Macam muda juga anak tiri juga DAP. Sebab dua-dua ni dapat funding mendapat funding ataupun ada ditaja oleh apa ni DAP. Kalau kita tengok macam muda lah contohnya, presidennya sendiri tidak turun untuk mengiringi calon-calon muda. Dia boleh pergi pula mengiringi calon daripada DAP, Liu Chin-tok. Daripada situ je kita dah boleh nampak bahawa memang di belakang dia selain daripada apa dipanggil Tan Sri Kalimullah kan. Selain daripada Kalimullah yang viral tu dia sendiri yang sebut, bukan kita. Dia sendiri yang tersilap sebut. Betul. Selain daripada geng-geng tingkat 4, rupa-rupanya DAP juga terlibat sama. Ya, betul, betul. Cuma jangan kita terpedaya bila mereka menggunakan banyak front. Muda, dia tahu bahawa kalau dia bersama dengan Atok, bersama dengan Tun Dr. Mahathir dalam pejuang, dia tidak boleh mendapat undi orang muda. Betul. Jadi muda ni dihantar dengan satu tugas khusus. Bukan untuk menang pilihan raya, tetapi untuk kacau daun, untuk menarik undi orang muda, bagi menyokong muda supaya undi itu tidak pergi ke Barisan Nasional yang boleh menyebabkan calon-calon Barisan Nasional menang. Jadi saya nak bagi nasihat pada pengundi-pengundi negeri Johor, kena tahu beza antara parti yang kita undi boleh mendatangkan kemenangan atau parti yang kita undi dia sama macam melontarkan undi kita ke bakul sampah. Merosakkan undi kita. Sebab kata kalau dah pangkah tu pergi masuk tong sampah terus. Kalau kita nak undi, kita undi Barisan Nasional. Betul. Kerana kemampuan Barisan Nasional untuk memenangi pilihan raya ada. Betul. Kalau nak undi mungkin boleh juga undi Perikatan Nasional. Ya. Ada jugalah saingan sedikit seperti mana yang berlaku di Melaka. Kan? Tapi kalau letak undi itu kepada muda, kan? Undi itu kalau diberikan kepada UMNO, kita boleh membentuk 2/3. Betul. Kan? Kita boleh ada satu pasukan yang kuat. Bila ada satu pasukan yang kuat, rakyat akan lihat seperti mana apa yang berlaku di Melaka. Bila kita membentuk kerajaan dengan bukan 2/3, 3/4. 3/4, kan? betul. Kita lihat selepas itu, pelaburan masuk mencurah-curah kepada negeri Melaka. Bila pelaburan masuk, peluang pekerjaan bertambah, peluang industri kecil sederhana bertambah, peluang untuk menjana pendapatan tambahan untuk negeri Melaka bertambah. Jadi benda yang sama juga akan berlaku di negeri Johor dan nikmat dia rakyat Johor akan dapat peluang-peluang pekerjaan, peluang perniagaan dan bila diberikan
Mandat tu. bila diberikan mandat, pelaburan meningkat, pertumbuhan ekonomi negeri bertambah, pendapatan negeri bertambah. Bila pendapatan negeri bertambah, sudah pastilah segala perencanaan yang nak dibuat oleh Kerajaan Negeri Johor di bawah pimpinan Datuk Seri Insinyur Hasni Mohamad akan lebih dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Sekarang saya difahamkan juga untuk bantuan rakyat ni banyak yang sudah pun disenaraikan di bawah ikhtiar Barisan Nasional. Antaranya lebih kurang dalam 491 Betul. juta ringgit diperuntukkan untuk bantuan ihsan sebelum ni. Ya, betul. Sudah pasti kalau selepas ini, kalau ketika itu kita bantu dalam keadaan kita berkongsi kuasa dengan PAS, kita berkongsi kuasa dengan Parti-parti lain. parti-parti seperti Bersatu. Kalau selepas ini kita memerintah, Betul. kita dapat 2/3. Kerana anak-anak muda tidak membazirkan undi mereka mengundi parti pejuang yang saya hampir pastilah macam pejuang ni kemungkinan besar banyak tempat yang mereka bukan setakat kalah tetapi akan hilang deposit. Betul. Begitu juga dengan muda. Ya. Walaupun mungkin tak banyak undi, beratus-ratus undi yang mungkin mereka perolehi. Tetapi kalau misalnya undi itu disalurkan kepada Barisan Nasional, kemungkinan besar tempat-tempat yang kita sukar menang, kita boleh menang. Betul. Dan bila kita menang, kita boleh dapat 2/3. Bila kita dapat 2/3, banyak benda lagi yang Datuk Seri Insinyur Hasni Mohamad dan Esko Kerajaan Negeri Johor yang baru nanti boleh berikan kepada rakyat negeri Johor balik. Ini penting. Betul. Ya. Betul. Saya rasa bila Datuk cakap tentang perkara tersebut, ia sebenarnya menunjukkan bahawa kestabilan masa depan itu penting dan hanyalah dengan memangkar Barisan Nasional perkara itu boleh tercapai. Betul. Tok, saya nak tanya juga Tok tentang perkara seperti yang Datuk sendiri cakap tadi, iaitu dari segi zaman PKP itu, zaman lockdown yang berterusan yang menyebabkan rakyat sendiri kepincangan, kehilangan punca rezeki, itu semua adalah disebabkan Perikatan Nasional. Betul. Macam mana tu? Yalah, kalau kita tengok bila mereka mengambil alih kerajaan melalui pintu belakang, mereka dihantar oleh Mahathir. Mahathir hantar Muhyiddin untuk keluar daripada Pakatan Harapan kerana tidak mahu Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Betul. Sebab janji-janji Mahathir kepada Anwar peringkat awal setahun, lepas tu bertambah jadi 2 tahun. Bila dah dapat 2 tahun, dia nak 3 tahun. Itulah habis. masalah dia. Apek habis lah, betul kan? Itu masalahnya bila kita berpakat dengan orang yang tidak boleh dipercayai. Kan? Memang akhirnya dia akan makan kita balik. Betul. Dan bila dia hantar Tan Sri Muhyiddin untuk bekerjasama dengan kita, dia hantar Azmin Ali untuk keluar daripada PKR bersama membentuk kerajaan yang dipanggil Perikatan Nasional. Kita lihat perkara pertama yang dia buat selepas dia mendapat kuasa tidak lain tidak bukan untuk menjaga rakyat. Kan? Peringkat awal tu mungkin dia dengar sedikit pandangan-pandangan, idea-idea yang diberikan oleh Datuk Seri Najib. Kerana pada ketika itu Datuk Seri Najib telah menunjukkan bagaimana dia berjiwa besar. Datuk Zahid menunjukkan dia berjiwa besar. Walaupun kita ditikam oleh Tan Sri Muhyiddin, difitnah oleh Tan Sri Muhyiddin pada sebelum pilihan raya lepas daripada tahun 2015. Kita lupakan apa yang dia buat. Dia tubuhkan parti politik yang atas arahan daripada DAP, cadangan daripada Lim Kit Siang sendiri untuk menubuhkan Bersatu. Dia kerjasama dengan orang yang selama hari ini Mahathir dan Muhyiddin kata resis, orang yang dikata anti-Islam. Mereka bekerjasama jatuhkan kerajaan Islam, jatuhkan kerajaan Barisan Nasional. Jadi walaupun apa yang Muhyiddin buat, Datuk Seri Najib, Datuk Zahid, kepimpinan UMNO, MP UMNO, maafkan dia. Malah walaupun kita ada 42 kerusi, BN ada 42 kerusi. Betul. Kita bagi peluang kepada dia jadi Perdana Menteri. Betul. Kita bagi peluang dia jadi Perdana Menteri. Tetapi walaupun dia dah jadi Perdana Menteri, disebabkan ialah kemampuan untuk mentadbir itu tidak ada. Betul. Mula-mula tu dia dengar cadangan kita. Itu yang orang panggil dia abah sekejap. Kan? Bila kita cakap bagi Aisina, desak, last dia bagi. Betul. Kan? Kita cakap bila buat PKP ni, tolong pastikan, PKP. tolong pastikan bila rakyat tak dibenarkan keluar rumah, bagi bantuan. Kita ingat mungkin 3 bulan kena duduk rumah, bagi 600, okeylah juga. Memang takkan cukup. Betul. Memang takkan cukup. Betul.
Tetapi setidak-tidaknya Ada kerajaan sesuatu. ada beri sesuatu Betul. atas nasihat yang diberikan oleh kawan-kawan UMNO ni. Betul. Tetapi lepas tu, bukan setakat dia Tak dengar. tak mendengar nasihat kita, malah pemimpin kita nak disumbat dalam penjara. Betul. Kan? Dan ketika itu dia mula buat pekak. Dia makin lama lockdown, bukan setakat lockdown, dia bertukar pula menjadi darurat. Betul. Kerana bila dia tengok rakan-rakan daripada UMNO dan merasa macam diri mereka ni dipergunakan, mereka dibuli, wang UMNO pun ditahan, duit UMNO ditahan. Kita tengok di Sabah pun macam mana mereka menikam belakang kita balik. Maka kita tengok mereka mula bimbang kita melakukan undi tidak percaya di parlimen. Dan bagi mengelakkan undi tidak percaya di parlimen, itu yang berlakunya Darurat. kesengsaraan rakyat dengan pelaksanaan darurat. Darurat ini bukan hanya membolehkan dia mengelakkan ahli parlimen daripada pergi sidang parlimen. Kalau dia nak mengelak daripada dirinya dijatuhkan melalui proses undi tak percaya, dia buatlah darurat dekat kawasan parlimen saja. Tapi apa yang dia buat demi mengekalkan kuasa dia sebagai Perdana Menteri, tergamak dia membiarkan 3.2 juta rakyat Malaysia, Ikat perut. sebahagian besarnya terpaksa berikat perut, terpaksa berhenti daripada keluar bekerja, mencari rezeki. Kan? Ada setengah-setengah tu kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Kalau tak pergi bawa taksi, tak pergi bawa Grab, macam mana nak hidup? Kan? Kalau mereka keluar pun, kalau orang lain tak dibenarkan keluar, siapa yang nak naik kereta dia orang? Betul. So benda ni semua akhirnya menyebabkan kesusahan mereka berlipat kali ganda. Betul. Peringkat awal mereka bersetuju memberikan moratorium. Itu pun cadangan Datuk Seri Najib juga. Betul. Kan? So mereka bagi moratorium. Tetapi kena ingat, selain daripada membayar sewa beli kereta, membayar pinjaman bank rakyat, contohnya nak kahwin, ada setengah-setengah kawan kita ni nak kahwin pun pinjam bank rakyat. Ini kita kena faham. Inilah kehidupan rakyat biasa. Kalau menantu kepada Muhyiddin Yassin, kan? Yang kaya-kaya dapat projek itu, projek ini, tak apa. Betul. Kan? Buatlah lockdown sampai bila pun, kan? Sampai bila-bila pun. Tidak memberi kesan kepada dia orang. Betul. Tetapi rakyat, kalau kita kata, orang ni boleh pergi kerja, orang ni kita jadi Tuhan. Siapa yang boleh cari rezeki, siapa tak boleh. Saya nak tanya, adakah anak pengusaha-pengusaha ataupun mereka-mereka yang bekerja dalam sektor yang non-essential ini tidak perlu menyediakan lauk pauk ataupun nasi di bawah tudung saji setiap hari? Semua perlu. Kan? Jadi benda inilah yang akhirnya menyebabkan rakyat berada dalam keadaan susah. Itu sebab kita merayu kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kita tak pernah berhenti. Pemuda UMNO tak pernah berhenti. Datuk Seri Najib tak pernah berhenti. Bagilah satu kali ni je. Kan? Pastikan bahawa permintaan rakyat yang mahukan one off RM10,000. Ai Citra ke Ai Sina, tak kira lah, namakanlah ai apa pun. Kerana nak letak ai Ismail Sabri pun tak apa. Kan? Janji Ismail sebenarnya. ya, benarkan rakyat dapat kali ni. Kan? Selepas ni kita dah ada pilihan raya baru, insya-Allah. InsyaAllah. Bila kita ada pilihan raya baru, insya-Allah UMNO akan bersama dengan rakan-rakan komponen Barisan Nasional kita dapat ambil alih kerajaan. Bila kita dapat ambil alih kerajaan, kita akan ada satu kumpulan yang saya yakin seperti mana track record kita 61 tahun dulu, yang mampu untuk mentadbir negara, mampu macam mana nak menjana pendapatan tambahan untuk negara, how to diversify our source of income. Saya yakin banyak permasalahan-permasalahan, termasuklah permasalahan yang dihadapi oleh KWSP sendiri. Akibat daripada ada 2 Perdana Menteri sebelum ni yang banyak menjahanamkan duit KWSP. Selepas ini insya-Allah kita boleh atasi masalah ni. Tok, so saya rasa bila Tok cakap pasal apa ni KWSP, Ai Citra, Ya. bantuan Ai Sina ni, saya rasa menarik di situ. Nak menunjukkan ataupun nak tanya Tok macam tentang orang kata konsistensi lah bahasa Inggeris kan. Ya. Konsisten. Bahawa Barisan Nasional terutamanya UMNO daripada dulu sampailah ke sekarang, tidak kira siapakah pemimpinnya, peneraju utama kerajaan Malaysia ni, tetap UMNO Barisan Nasional memperjuangkan Ai Citra. Betul tak? Insya-Allah. InsyaAllah. Betul. Baik Tok. So, cuma macam sekarang ni, kita kena faham jugalah, Datuk Seri Ismail Sabri, sudah pasti bila beliau tiba-tiba dipersetujui
oleh Bersatu sendiri. Untuk diangkat menjadi Perdana Menteri, pasti ada udang di sebalik mi. Kalau misalnya pada ketika itu Muhyiddin tidak menyokong Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, maka ke bawah dulu tuanku tidak ada pilihan selain daripada membubarkan Parlimen. Kalau Parlimen dibubarkan, maka dengan kemarahan rakyat terhadap apa yang berlaku akibat daripada pemerintahan Pakatan Harapan dan kemudian disambung lagi 17 bulan oleh Perikatan Nasional, lagi meluap-luap kemarahan rakyat pada ketika itu, sudah pasti kita akan pukul bersih. BN akan menang lebih 2/3. Jadi daripada mereka berhadapan dengan senario Bersatu tak menang satu kursi, kalau nak menang pun mungkin katakanlah di Pagur, itu pun daripada dapatan terkini ni belum tentu boleh menang. Mungkin juga katalah di Larut 1-2 kursi, yang lain bungkus, sudah pastilah ianya akan memalukan Muhyiddin. Jadi mereka tentang, mereka bantah. Jadi bagi mengelakkan daripada kerana itu jadi pembubaran Parlimen berlaku dan akhirnya mereka hilang segala-galanya, daripada hilang segala-galanya, lebih baik mereka hilang jawatan Perdana Menteri, tetapi mereka masih ada jawatan pengurusi pemulihan negara. Pemulihan negara, betul. Dan hari itu mereka masih ada ramai di dalam kabinet itu terdiri daripada menteri-menteri mereka, menteri-menteri Bersatu. Jadi Bersatu walaupun dah kaya raya dengan mengagihkan projek-projek direct nego sepanjang tempoh darurat. Kenapa? Kena faham juga, darurat ni bukan hanya untuk menyelamatkan Tengku Muhyiddin, tetapi itulah time yang paling sesuai untuk mereka melakukan perompakan di siang hari. Ini perumpamaan. Kenapa saya kata perompakan di siang hari? Kerana mereka boleh membelanjakan duit negara tanpa perlu dibawa kepada Parlimen untuk kelulusan. Kalau biasanya kita kena bentang table bajet untuk tahun 2022 bulan November tahun lepas, kita bentang belanjawan. Lulus baru boleh belanja tahun 2022. Tetapi bila diisytiharkan darurat, tak ada limit. Selagi ada, boleh pinjam, belanja. Boleh pinjam, belanja. Bila kita tanya, mana duit yang dipinjam ni dibelanjakan? Tak dijawab. Tidak dijawab. Betul. Last kali, bila mereka nak selesaikan masalah contohnya peneroka Felda. Dulu, zaman Datuk Seri Najib, setiap kali hari raya, ada saja pengumuman-pengumuman yang mengembirakan warga Felda. Betul. Kan? Betul. Tetapi, apa jadi ketika Pakatan Harapan? Hancur lebur. Tok, bukan sahaja mereka tak dapat duit, Tok. Diorang kena bayar duit pada Pakatan Kena Harapan. bayar. Lepas tu mak bapak sampaikan beritahu dengan anak, kau tak payah balik lah. Sebab anak-anak yang terperdaya, mereka akan menghasut. Mereka telah menghasut mak bapak supaya jangan mengundi BN. Abang tak larat nak bayar duit PTPTN dan sebagainya kan. Duit abang lepas pilihan raya, masih kena bayar. Betul. Masih mereka tak tunaikan janji-janji itu. Ramai yang menyesal. Tapi menyesal pun tak guna. Habis kuat boleh marahlah dengan anak, dengan presiden anak, Mazlan Aliman. Tapi baru-baru ni, zaman Muhyiddin, dia langsaikan hutang. Tetapi pelangsaian hutang Felda tu, peneroka Felda ini tidak digunakan duit yang mereka pinjam. Betul. Yang ini yang kita pertikaikan. Kenapa tak gunakan duit yang mereka pinjam? Sepatutnya gunakanlah duit tersebut. Tapi tak digunakan. Dia pinjam duit dan peneroka pula nanti nak kena bertanggungjawab di atas pinjaman baru ni. Jadi bab kata orang tu macam gali lubang, tutup lubang. Gali lubang, tutup lubang. Faham. Tapi Alhamdulillah di negeri Johor ni, melalui ikhtiar Barisan Nasional, kita difahamkan 3,200 lot tanah di bawah program untuk membantu generasi kedua Felda akan mendapat manfaat lah. Akan mendapat manfaat pada generasi kedua Felda melalui perumahan kerajaan negeri Johor. Jadi setidak-tidaknya ada jaminan untuk kawan-kawan yang tinggal di Felda. Begitu juga ada pula insentif-insentif tambahan bagaimana nak menjadikan program ekoturism di kawasan Felda, agroturism. Begitu juga dengan nak memangkin ekonomi
peneroka-peneroka Felda. Banyak plan-plan yang telah pun dirancang oleh kerajaan di bawah pimpinan Datuk Seri Insinyur Hasni Mohamad yang akhirnya akan memberikan manfaat. Betul. Dan wakil daripada kerajaan negeri akan duduk dalam Board of Director Felda nanti. Banyak yang sudah pun dirancang dan saya yakin dengan Johor sebagai negeri nombor 2 kawasan Felda terbesar di Malaysia. Ya, betul. Nombor 2. Lebih besar daripada Singapura. Bukan. Dia kawasan Felda. Kawasan Singapura tak ada Felda. Tak maksudnya Felda ini lebih besar daripada lebih Singapura. besar daripada Singapura. Dia punya kawasan. Kawasan dia. So Johor nombor 2 sudah pastilah ianya akan memberikan impak yang tinggi kepada negeri Johor dan insya-Allah yang akan mendapat manfaatnya akhirnya lah peneroka Felda kita. Betul. So, ada satu ceramah tu oleh pihak pembangkang belah sana lah, PH dan seanteronya, PH 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 ni ada baru-baru ni ceramah dia cakap kita kena jadikan Felda ni macam Singapura. Apa pandangan Datuk tentang perkara tersebut tu? Sesuai memang, ke nak memang samakan betul lah. Felda dengan Singapura? Bukan setakat Felda je dia orang jadikan macam Singapura. Semua sekali. Baik aset-aset aset-aset tabung haji satu hal. Kemudian kita tengok aset-aset khazanah. Aset-aset negara yang sebelum ini Datuk Seri Najib telah berjaya daripada jumlah sekitar dalam 37 bilion dia punya saiz, meningkat berlipat kali ganda nilai dia. Satu persatu ketika mereka menjadi kerajaan, mereka tak tahu macam mana nak menjana sumber pendapatan bagi negara. Buat pula GST, akibat daripada GST hasil pendapatan tambahan sekitar 30 bilion setiap tahun di antara SST dengan GST. Betul. Contohnya SST dulu 2014, kutipan kita 18 bilion saja. 2017 kutipan kita lebih kurang dalam dekat 43.6 bilion. Beza dia tu dekat 26 bilion lebih. 26.3 bilion. Tetapi setiap tahun saiz ekonomi kita makin besar. Contohnya 2016 dengan 2017. Perbezaan pertambahan pendapatan daripada GST ni 3.9 bilion. 39 bilion. So kalau 2017 kita dapat 26.3 bilion hasil daripada GST, dia punya difference. Dua ni. Maknanya kalau 2018 masih diteruskan dengan GST, kita dah capai 30 bilion. Lagi besar saiz ekonomi kita tahun 2020, 2021, makin lama makin banyak duit yang negara hilang. Dan bila negara hilang duit ini, apa yang berlaku ialah bukan hanya janji-janji yang dibuat oleh Pakatan Harapan dan juga Pakatan Harapan 2.0, 3.0, 4.0 ni tak dapat ditunaikan. Tapi apa yang Datuk Seri Najib bagi dulu, apa yang BN dulu bagi, bantuan awal persekolahan, alhamdulillah Johor sudah mengumumkan setiap anak yang pendapatan isi rumahnya RM3,000 hingga RM7,000. Kan? Akan mendapat RM150. Dulu kita bagi RM100. Johor lagi advance. Tambah RM150. Di dalam ikhtiar Barisan Nasional. Barisan Nasional ni naik RM150 satu orang anak. Satu orang. Saya ada 11 orang anak ni, untung. Alhamdulillah, nasib baik tu. Tapi anak yang belajar di sekolah rendah dengan sekolah menengah lah. Universiti tu cerita lain lah tu. Universiti cerita lain. Baik, insyaAllah. So, itu dia bila kita dengar tentang perkara tersebut. Felda ini satu benda yang saya rasa sangat-sangat penting dan dekat di hati Barisan Nasional tu. So, bila apa yang saya ketahui bahawa sebenarnya Barisan Nasional menyediakan satu manifesto khas untuk golongan Felda sendiri. Kerana Felda itu terletak di hati teras Barisan Nasional tu. Macam tu? Ada dengar manifesto Pakatan Harapan. Tu, jangan nak cakap manifesto tu. Calon MB pun tak ada. Calon MB pun tak ada? Tapi baguslah, dia orang ni tawaduk. Tawaduk? Macam mana tu? Dia dah tahu dia orang kalah. Kita tak apalah, tak ada calon MB sebab memang tak boleh pun. Dan dia orang pun kita tengok mereka tidak mengemukakan sebarang manifesto kerana mereka sedar bahawa kalau mereka mengemukakan manifesto dia, memang tak ada siapa yang akan percaya. Betul.
Berbanding dengan Barisan Nasional. Betul. Barisan Nasional, saya masih ingat lagi, kita buat pilihan raya, pilihan raya yang ke-14. Ialah selepas Sukan C, kita menang Sukan C pada bulan 11. Patutnya lepas tu kita dah buat manifesto kita. Kita dah Buat pilihan raya. buat pilihan raya kita. Kan? Tetapi pasal ada beberapa perkara, antaranya ialah kita nak pastikan semua janji yang kita buat pada tahun 2013 tu telah kita laksanakan. Itu yang drag sampai bulan 5. Betul. Sampai penghabisan, sampai ke penghujung. Dan alhamdulillah, saya rasa UMNO BN adalah satu-satunya parti politik dalam dunia 2018 tu, kita berjaya menunaikan 99.6 ke 99.4%. Oh. Untuk manifesto Barisan Nasional Untuk menunaikan manifesto 2013. Pilihan raya umum yang ke-13. Jadi itu maksudnya 99.6%. that is a lot tu. Almost 100%. Itu dah macam 100%. Mana ada parti politik dalam dunia ni yang tunaikan janji sedemikian rupa? Betul. Dan juga maksudnya Barisan Nasional ni ada dia punya own structure yang memastikan SOP itu berjalan. Betul. Maksudnya tak Jadi perlu. kalau nak tengok manifesto, tak payahlah tengok manifesto orang lain. Sebab dia orang ni asal usul dia Pakatan Harapan. Pakatan Hancing. Jadi tak payah kita tengok. Betul. Don't waste your bloody time. Kan? Tengok apa yang ada di dalam manifesto Barisan Nasional. Kerana itulah yang bakal berlaku selepas pilihan raya negeri yang ke-15 ni. Kerana bila BN berjanji, walaupun kali ini kita menggunakan perkataan yang lebih lunak. Kita tak gunakan perkataan manifesto. Betul. Kita gunakan perkataan Ikhtiar. Betul. Kan? Lebih lunak bunyi dia. Ikhtiar. Namun bila kita menyatakan kita mahu melakukan sesuatu, BN secara tradisinya kita menjanjikan sesuatu yang kita mampu laksanakan. Something which we can Provide accomplish. Betul. Kita boleh jayakan. Betul. Jadi kita tak perlu bimbang. Melihat manifesto BN itu umpama melihat belanjawan yang cuba diluluskan. Faham? Kalau misalnya manifesto BN ini diterima, ikhtiar Barisan Nasional ini diterima dengan rakyat negeri Johor mengundi Barisan Nasional, Betul. maka sudah pastilah Berkait itu apa akan yang berlaku. terdapat di dalam manifesto itu ataupun ikhtiar Ikhtiar Johor BN, itu betul. akan dilaksanakan selepas pilihan raya umum, Betul. insyaAllah. Saya rasa apa yang Datuk ceritakan tu saya simpulkan dengan kata-kata yang singkat iaitu Barisan Nasional tidak hanya berjanji tapi Barisan Nasional memberikan bukti. Betul tak? Betul. InsyaAllah Tok. Jadi saya nak tanya pula Tok tentang dari segi manifesto kita ataupun ikhtiar Barisan Nasional kita pada kali ini ada lima ikhtiarnya. Yang pertama ialah kemajuan ekonomi, yang kedua kesejahteraan rakyat, yang ketiga orang muda Johor, yang keempat pentadbiran berintegriti dan yang kelima reformasi politik. Saya rasa Tok dari segi ikhtiar-ikhtiar ni dah cukup menyeluruh ataupun kata lain sungguh syumul lah. Dan apa pandangan Tok tentang lima-lima ikhtiar? Apa kepentingan dia, macam mana ataupun kenapa Barisan Nasional kedepankan lima-lima ni? Bagi saya kan, kalau kita tengok dalam banyak-banyak ni, yang saya amat menarik sekali ialah salah satu janji yang dibuat di dalam manifesto ini ialah kita akan memberikan kesaksamaan. Tak kiralah kamu parti apa pun yang memenangi pilihan raya yang akan datang ni, peruntukan untuk wakil rakyat akan diberikan secara sama rata. Ini jarang berlaku di negeri-negeri lain. Betul. Di bawah pemerintahan Datuk Sri Hasni sebelum ni, walaupun belum ada di dalam manifesto sebelum ni pun, tetapi dia dah laksanakan. Betul. Memang semua wakil rakyat, termasuklah wakil rakyat pembangkang, mereka dapat peruntukan ni. Jadi kita, bila benda ni berlaku, kita tak akan berhadapan dengan suasana di mana ada setengah-setengah wakil rakyat lari daripada menjalankan tugas dan tanggungjawab kepada rakyat. Alasan dia bagi, kita tak dapat peruntukan. Kita pun tahulah siapa yang selalu buat nada-nada sedih ni. Umpamanya orang macam Syed Saddiq. Kan? Buat video tu. Siap buat video. Orang lain semua mendapat peruntukan. Kan? Betul. Tetapi saya tak dapat. Habis orang lain semua sign CSA. Kenapa kamu tak sign? Betul tak? Betul. Anwar Ibrahim pun dapat. Betul. DAP pun dapat. Betul. Amanah pun dapat. Sebab mereka sign CSA. Anwar dapat bertaraf menteri pula tu. Ketua pembangkang bertaraf menteri. Tapi bila kamu mengambil pendirian, tidak mahu bekerja sama. Jangan salahkan
orang yang nak orang memberi. yang ni. Kalau ia pun bertanding di PRN Johor. InsyaAllah kalau kamu menang, kita akan bagi peruntukan tu. Tak payahlah nak merayu-rayu ataupun nak buat fundraising. Kita dah tahu dah siapa yang sebenarnya bagi duit tu. Betul, Kan? betul. Saya yakin kalau dia buat fundraise pun, tak ramai orang yang akan berikan Menyumbang duit tu. kepada dia. Betul. Tapi pasal dia dah ada godfather yang Yang menghulur pada- yang menghulur kan. So sekejap je, 1 jam 2 jam dah dapat banyak. Ini mainan-mainan yang dah lapuk lah. Mainan yang kotor juga. Kita dah biasa dengan benda ni. Jadi insya-Allah lah saya yakin manifesto yang dikemukakan semalam insya-Allah ada masa lagi kita boleh teliti dengan lebih mendalam satu persatu tu. Saya yakin itu adalah antara tawaran yang terbaik yang boleh diberikan oleh Kerajaan Negeri Johor yang mampu kita laksanakan. Kita kena ingat juga, mungkin kita tak boleh tawarkan bulan dan bintang. Betul. Selepas melihat manifesto ni sudah pasti akan ada counter offer. Bah. Kalau ada lagi lah orang yang terpedaya dengan counter offer daripada orang yang kita dah kenal pasti. Diorang pun dah mengaku. Mereka tak boleh nak tunaikan janji-janji ni. Betul. Contohnya dulu mereka kata mereka nak melaksanakan apa yang dipanggil sebagai penghapusan tol. Ya, betul. Selepas pilihan raya apa jadi? Tanya dengan ni calon menteri besar PKR. Mereka kata selepas ini kalau tol tak dihapuskan, datang jumpa saya, claim balik. Ada dapat? Saya tanya kawan-kawan yang pergi daripada KL tadi ada lalu Simpang Renggam. Ada lalu. Ada lalu. Ada masih ada tiang tol tu. Masih ada tiang tol tu. Jadi saya nak beritahu, kalau ada orang terpedaya lagi, tolong ingat, mereka menjanjikan nak menghapuskan tol. BN pada ketika di penghujung, betul. Sebelum 9 hari bulan tu, 8 hari bulan. Sebelum 9 hari bulan mengundi kan. 8 hari bulan malam tu Datuk Seri Najib boleh je mengumumkan. Kita tengok macam tak berapa okey kan. Kita boleh umum tol dihapuskan. Tapi kalau kita umum tol dihapuskan, apa jadi? Nak hapuskan tol, belanja yang diperlukan 380 bilion ringgit. Datuk Seri Najib 9 hari bulan tu dia tinggalkan kerajaan pada Tun Dr. Mahathir. Kita punya Reserve Bank negara ni 435 bilion boleh menampung 7 hingga 8 bulan import tertangguh. Maknanya kalau nak tunaikan satu janji daripada 60 janji Pakatan Harapan ni, kita punya Reserve Bank negara pun habis. Habis, tak boleh nak bayar import tertangguh. Kalau nak terima, kita cuba fikir dengan dari segi logik akal lah. Rasional. Kita gunakan otak kita yang rasional. Orang muda memang jiwa dia rebellious. Dia nak yang terbaik untuk diri dia. Dia nak keadilan. Dia tak nak orang paksa dia untuk mengambil vaksin. Kerja kerajaan kena sediakan vaksin. Tetapi jangan paksa dia ambil. Apatah lagi kalau lepas ambil yang pertama, kedua, disuruh pula ambil booster. Bila ambil booster ni, orang yang kena AEFI tu makin meningkat. Orang yang sihat pun ada sengal-sengal. Setidak-tidaknya sengal-sengal badan. Ada yang muka herut dan sebagainya. Itu tak apalah. Itu dah kira berat dah tu. Kan? Tapi setidak-tidaknya terasa dia punya ni. Tiba-tiba kita nak mengadakan undang-undang polisi-polisi yang menyebabkan orang muda lagi marah. Betul lah? Betul. Jadi benda ni juga memberikan kesan. Itu sebab benda ni kena diteliti. Dan saya ucap terima kasih pada pihak kerajaan kerana menangguhkan. Kalau tidak, hari semalam, siapa yang ambil Sinovac, ambil Sinovac, dia tak ambil booster, dah jadi putih balik. Tak fully vaccinated. Jadi, orang-orang muda, benda-benda macam ni, dia very particular. Betul. Tapi jangan lupa. Mereka berjanji, mereka nak hapuskan tol. Lepas pilihan raya, mereka kata bila kita berjanji, kita tidak pernah mengkaji implikasi kewangan. So, kalau orang yang dia nak menjanjikan sesuatu, dia tak kaji implikasi kewangan. Orang ini bertanggungjawab ke tidak? Dia tidak bertanggungjawab. Betul. Tetapi lebih menyedihkan bila mereka mengatakan, bila kami berjanji, kami tak sangka kami akan menang. Ya, tu itu paling besar. Itu adalah satu jawapan yang cukup jelas bahawa mereka ni penipu besar. Penipu besar.
Macam mana? Ini saya berani jamin bahawa mereka tahu implikasi kewangan dia. Sebab bapa tol negara ialah Tuan Dr. Mahathir. Dialah orang. Betul tak? Betul? Sistem perswastaan negara ini siapa yang mulakan? Siapa yang menswastakan pelaksanaan lebuh raya? Betul. Datuk Seri Najib buat lebuh raya Pen Borneo. Daripada Sabah ke Sarawak, Brunei pun lalu. Ada kita kenakan tol? Tak ada. Lebuh raya daripada Kuala Kerai pergi ke Kuala Lipis, ada tol? Tak ada. Betul tak? Betul. Yang ada tol ni semua lebuh raya peninggalan Tun Dr. Mahathir. Betul. Mungkin ada lebuh raya Pantai Timur. Diselesaikan zaman Pak Lah. Ya, Tetapi dimulakan oleh Tun Dr. Mahathir. Betul. Perjanjian itu kena ikut. Perjanjian berat sebelah akibat daripada apa yang dipersetujui oleh Tun Dr. Mahathir. Kita yang menerima pada dia. Jadi kita tengok. Kalau orang muda masih nak percaya dengan janji-janji ni, saya masya-Allah. Tak cukup. Saya cakap terus terang, orang muda ni orang ramai yang berpelajaran. Even though some of them are not well educated. Betul. They never went to Oxford. Ya. Tetapi ramai di antara mereka ini bijaksana. Dia hands on. Dia tahu semua maklumat di ujung jari. Yang belajar SPM tak lepas pun, mereka tahu semua benda. Jadi janganlah termakan dengan janji-janji sekali lagi. Betul. Cukuplah. Kita orang muda, kita kena pastikan bahawa kita kena berikan imej yang baik kepada orang muda. Hari ini kita kena pastikan orang muda ni, bila dia buat keputusan menggunakan akal. Betul. Bukan menggunakan emosi. Jadi kalau kali ni orang muda menunjukkan mereka mengundi menggunakan akal, mereka tidak lagi menerima janji bulan dan bintang yang tak mungkin dapat ditunaikan. Maka ini syarat yang jelas bahawa kita sudah bersedia untuk pilihan raya umum yang ke-15 insya-Allah. Insya-Allah, Tok. Insya-Allah. Ya Allah, Tok, saya rasa bila Datuk cakap cerita macam tu, Tok, saya terfikir Tok lagi satu perkara yang mungkin saya nak Datuk ulaskan sedikit, iaitu berkenaan dengan muda tu, Tok. Bila kita cakap pasal muda dan kita tengok di PRN Johor ni, muda ataupun calon-calon muda semua bertanding di tempat-tempat yang mana majoritinya kebanyakan adalah pengundi umur 18 tahun sehingga 25 tahun. So adakah muda sebenarnya parti untuk orang muda saja, parti yang akan meninggalkan kepentingan golongan-golongan lain dan sebagainya, macam mana tu? Dia macam ni. Muda ni dia adalah sebuah parti yang diarahkan oleh Tun Dr. Mahathir untuk Syed Saddiq tubuhkan untuk cater kekangan generasi Tun Dr. Mahathir itu untuk mendapat sokongan orang muda. Kan? Kalau misalnya dalam pilihan raya yang akan datang, kan? Mereka ada 10 kursi pejuang, contohnya lah. Contohnya, memang tak akan dapat lah. Syed Saddiq dapat 5 kursi. Maka harapan mereka selepas pilihan raya, muda akhirnya bersatu bersama dengan DAP, bersama dengan PKR, bersama dengan Amanah, mereka kembali bersatu, menyatu dan membentuk kerajaan Pakatan Harapan juga akhirnya. Ataupun mereka boleh mengubah nama menjadi Pakatan Tak Boleh Diharap. Terpulangnya. Kali ini persoalan dia, orang muda, kita kena ingat. Kita generasi yang masih lagi belum rosak. Betul. Orang muda adalah generasi yang belum korup. Orang muda adalah generasi yang masih penuh dengan integriti. Mereka masih bersih, masih baru lepas di bangku sekolah, penuh dengan idealisme, perjuangan, semangat nak melihat kebenaran ditegakkan, semangat nak melihat keadilan. Jangan sesekali undi parti yang ikon dia, ikon anak muda yang rosak. Syed Saddiq adalah ikon anak muda yang paling korup dalam sejarah Malaysia. Tak pernah ada seorang anak muda baru usia 20 lebih kita angkat menjadi Menteri Belia dan Sukan. Bila dia jadi Menteri Belia dan Sukan, apa dia buat? Perkara pertama, selain daripada main dekat dalam PlayStation, kat dalam pejabat dia, itu tak apalah. Itu orang muda punya hal. Kita boleh terima. Tetapi duit yang patut disalurkan kepada pertubuhan-pertubuhan belia, tak sepatutnya pergi ke akaun BSN dia. Betul. Kan? Dan bila dia nak mendapatkan dana politik, sepatutnya dia dapat dana politik gunakan nama Armada. Nama pertubuhan yang dia wakili. Betul. Dia sebagai ketua pemuda, ketua Armada. Betul. Ataupun sayap pemuda betul. Pribumi. Tetapi kenapa tubuhkan Armada Enterprise?
Dia tubuhkan Armada Enterprise. Dia collect dana untuk armada, tapi masuk dalam syarikat enterprise. Supaya boleh digunakan untuk tujuan peribadi. Ini sangat-sangat tak betul. Jadi orang muda yang sebelum ni kita kenali sebagai seorang yang pandai berpidato, nampak macam nak kepada good governance, nampak macam anti rasuah, akhirnya dia telah berjaya dikorapkan, dirosakkan imejnya oleh Pakatan Harapan. Kan? Janganlah kita bagi peluang pada imej macam ni diberikan tempat dalam politik tanah air kita. Kita ada ramai anak-anak muda. Kalau kita tengok di negeri Johor ini, Betul. berapa ramai Calon-calon muka ketua-ketua pemuda, muka-muka baru daripada kalangan orang muda diketengahkan. Betul. Lebih 80% adalah terdiri daripada mereka yang berusia 50 tahun ke bawah. Betul. Itu pun dah cukup baik. Betul. Kan? Dan juga untuk pengetahuan semua, bagi mana yang tak tahu, iaitu Barisan Nasional yang menghantar calon paling muda, lebih muda daripada muda punya calon tu di PRN Johor kali ini. Berumur 26 tahun tu, Barisan Nasional hantar calon yang paling muda dalam PRN Johor ni. Jadi parti muda pun saya tak ingat pula untuk minta maaf, tapi itulah dia yang membuktikan bahawa bukan sahaja Barisan Nasional memberikan janji rejuvenasi parti, tapi dalam masa sama Tak silap calon MCA. betul MCA. MCA. Parti komponen MCA. Cuma lokaliti dia tu saya tak ingat lah setakat sekarang ni. Di Melaka pun MCA mengemukakan calon muda juga. Ya betul. Betul. Jadi tu mungkin masa pun sangat menjemurui kita. Boleh untuk berikan sedikit kesimpulan tentang perbincangan kita ni. Kesimpulannya satu saja. Kita boleh berbicara, kita boleh bersembang, kita boleh cerita pasal politik. Ramai orang saya jumpa di negeri Johor ni semua kata Johor BN akan menang, Johor BN akan menang, kita akan menang 2/3, ada yang kata 3/4 pun ada juga. Kan? Tetapi saya nak beritahu inilah bahaya. Terlalu overconfident. Sangat bahaya. Jadi sebelum apa-apa berlaku, pastikan semua sedar bahawa kita boleh mengundi. Siapa-siapa juga yang berada di luar sana perlu sedar kalau mereka alamat rumah dia, alamat di IC dia di dalam negeri Johor, mereka adalah pengundi secara automatik. Dalam pilihan raya negeri ini. Betul. Jadi pastikan semak di mana lokaliti mereka bertanding. PDM mana mereka patut pergi, mereka patut mengundi. Bukan bertanding, mengundi. Pastikan kena keluar mengundi. Betul. Kalau kita tengok ramai orang, dia nak menyokong BN. Tetapi bila kita minta dia beratur, buat kerja penat sikit, Betul. Sabar sikit, dengan SOP yang ada ni semua, pergi keluar. Pastikan anda mengundi Barisan Nasional. Betul. Tapi kalau kita ada mentaliti, aku tak balik pun, BN tetap menang. Jangan sampai disebabkan kita tak balik, akhirnya BN tak menang. kita menang 27 kursi, ataupun 28 kursi, tak cukup. Ada satu tempat tu, kita kalah dengan 2 undi. Kita seorang tak keluar, tak balik ke kampung, dengan isteri kita tak balik. Kan? Menyesal tak sudah. Betul. Kan? Jadi kita pastikan, baik 8 hari bulan ketika kita undi awal, begitu juga dengan pada 12 hari bulan. Betul. Kita pastikan, kita balik dan mengundi. Dan mengundi, bulatkan tekad, kuatkan semangat, cari hanya lambang dacing dan pangkah kat lambang dacing. Jangan terkeliru. Baju biru, ini biru yang original. Ada lambang dacing. Kalau dia tulis Perikatan Nasional ala-ala tulisan pun macam tulisan Barisan Nasional, itu biru tak original. Biru tak ori. Betul. Orang kalau copycat ni, macam itulah. Betul. Jadi kalau anda beli barang-barang tiruan ni, anda kena bersiap sedialah. Kalau barang tu tak tahan lama. Betul. Barang tu lebih indah daripada khabar dia. Betul. Dia punya apa? Indah khabar daripada rupa dia. Betul. Jangan salahkan kita. Betul. Kadang-kadang kita tengok dekat Facebook tu banyak iklan-iklan kan. Kita pun beli. Bila sampai barang dia, order lain sampai lain. Order laptop. Datang laptop untuk anak-anak. Itulah perumpamaan Perikatan Nasional. Jangan kita terpedaya.
Okey. Baik, terima kasih sangat-sangat Datuk Luqman Adam. Ya. Terima kasih kerana hadir pada studio BNCons pada hari ini. Dan terima kasih kepada anda semua di luar sana, player-player FB. Dan untuk pengetahuan semua, di sinilah tempat yang anda ingin follow dan cari setiap hari sepanjang PRN Johor terutamanya untuk mendapatkan maklumat-maklumat, fakta-fakta yang terperinci dan perkara-perkara yang betul supaya anda dapat memilih parti yang sebenar-benarnya layak menerima undi anda, pangkah anda pada 8 hari bulan Mac dan juga 12 hari bulan Mac ketika pembuangan undi. Hanya ada satu sahaja parti yang anda boleh undi ataupun pangkah, iaitu parti yang mempunyai lambang dacing. Baik, anda dipersilakan untuk follow kami di Facebook, Twitter, Instagram, TikTok pun ada tu. Ada. Dan insya-Allah apa-apa sekalipun minta maaf atas segala kekurangan dan segala kebaikan itu daripada Allah SWT, kekurangan daripada diri saya. Dan Datuk, sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih. Dan kepada anda, teruskan bersama kami. Itu saja untuk Bicara Nasional Pilihan Raya Negeri Johor pada kali ini. Dipersilakan untuk next episode. Assalamualaikum. Selamat sejahtera.